tumpuan kita ke arah pembentukan kerajaan yang baru dan juga siapa yang bakal menjadi ataupun dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Tadi sedikit kita telah pun menjelaskan sedikit dari segi bagaimana strategi ahli politik ini untuk meraih sokongan supaya mendapat majoriti, supaya boleh diangkat sebagai pakatan yang bakal mentadbir kerajaan dan sebagainya. Dan kali ini kita ingin melihat juga kepada politik yang baru, bagaimana sistem demokrasi dan juga pergerakan politik kita ini dapat bergerak ke arah yang lebih progresif dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, pakar Perlembagaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM di talian bersama dengan kita. Prof? Ya. Prof, baik, kita nak lihat kepada kestabilan politik pada masa akan datang ini. Kita tahu ketidaksetujuan dalam politik dan juga bercanggah mungkin dari segi pendapat, idea ini satu perkara yang normal, terutama dalam bidang politik ini sendiri. Tapi bila sudah mencapai ataupun sudah sampai kepada tahap yang boleh mengganggu-gugat dari segi pentadbiran dan juga usaha kita membendung COVID-19 dan juga memulihkan ekonomi, itu rakyat pasti yang sudah tidak lagi boleh terima. Apa yang ahli parlimen dan juga wakil rakyat ini perlu lakukan terutama dalam perang kita pada ketika ini, dan pastinya ia akan menuntut kerjasama rentas parti ataupun bipartisan, dan banyak ahli parlimen ini kita tahu mempunyai kepakaran mereka tersendiri, mempunyai pengalaman mereka sendiri dalam sesuatu bidang. Bagaimana sebenarnya ia boleh dimanfaatkan dan apa pendekatan yang boleh digunakan untuk cari titik kerjasama antara semua ahli parlimen ini? Kalau kita rujuk kembali titah Duli Yang Mahmudia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong ketika baginda menerima menghadap wakil-wakil parti-parti politik itu, dan apa yang dinyatakan itu diwawarkan juga di semua media, dan antara lain ialah mewujudkan satu kerajaan yang dapat bekerjasama dengan semua. Maknanya semua ahli parlimen dapat bekerjasama dengan kerajaan yang ada, memanfaatkan seperti Hafizi kata tadi apa jua pengalaman dan kelebihan yang mereka ada, juga mengadakan perundingan memastikan bahawa perancangan pelan pemulihan negara, perancangan pemulihan ekonomi dan semua yang berkaitan dengan pandemik ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi kerajaan yang baru dilantik nanti sudah pasti perlu meneruskan langkah-langkah dan polisi-polisi yang telah diputuskan sebelum ini. Kerana itulah yang terbaik untuk memastikan kita dapat keluar daripada pandemik ini dan keluar daripada masalah ekonomi kita. Namun kalaulah kerajaan yang akan dilantik nanti akan masih lagi masih lagi struggle atau masih lagi perlu mengatasi isu-isu politik, isu-isu sokongan majoriti dan sebagainya, sudah pasti mereka tidak dapat fokus, hilang fokus kerana mereka terpaksa memikirkan kelangsungan kerajaan mereka pula. Itu saya rasa itu memang dipandang serius oleh Yang di-Tuan Agong, dan sebab itulah baginda menekankan perkara ini untuk mewujudkan satu bentuk kerjasama, mungkin kalau boleh dalam bentuk bipartisan dalam semua aspek perancangan dan pelaksanaan strategi untuk mengatasi pandemik dan juga mengatasi masalah ekonomi, dan juga kerjasama dalam bentuk lain. Saya rasa apa yang ditekankan oleh Yang Tuan Agong itu memastikan bahawa kerajaan yang akan ditubuhkan lagi tidak diganggu oleh isu-isu politik, isu-isu sokongan majoriti dan sebagainya. Itu saya rasa perlu ditekankan di sini, dan kalau itu berlaku, insya-Allah saya rasa, sebab kita ada lebih kurang dalam 2 tahun lagi sebelum pilihan raya perlu diadakan, kerana hayat parlimen lebih kurang dalam 2 tahun lagi. Jadi sebab itulah kalaulah pilihan raya tidak akan diadakan dalam masa terdekat, kita ada masa 2 tahun untuk memberi sumpuan sepenuhnya kepada dan menyokong sebenarnya pada kerajaan yang akan ditubuhkan nanti untuk mengatasi pandemik yang saya rasa bukan berakhir tahun depan, mungkin berakhir lebih lama lagi. Itu saya rasa perlu ditekankan, dan ini perlu mendapat kerjasama dari semua, daripada pihak kerajaan yang akan dilantik dan juga daripada pihak pembangkang yang tidak dilantik. Betul, Prof. Kita harus bersetuju bahawasanya tempoh untuk 1 tahun ataupun 2 tahun ini sangat mustahak, sangat penting untuk kita bagi fokus kepada usaha memerangi isu kesihatan dan juga krisis ekonomi ini. Kerana kita lihat pada ketika ini pastinya seluruh masyarakat kita mahukan satu kestabilan politik supaya kita dapat fokus kepada usaha-usaha ini. Dan Prof, tadi kita dah bercakap mengenai laporan-laporan yang mendakwa ahli parlimen daripada Perikatan Nasional dan BN dipanggil menghadap Yang di-Tuan Agong. Dan ini satu pengesahan yang baru kami terima di mana
mana saya melihat kepada laman Twitter Datuk Seri Ahmad Maslan yang mengatakan, saya telah terima undangan daripada Setiausaha Dewan Rakyat untuk menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong hari ini 19/8 di Istana Negara. Ini bagi mengesahkan sokongan SD beliau terhadap Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri, MP ataupun ahli parlimen daripada UMNO, BN, GPS, PAS, PPBM dan MP-MP yang sokong Datuk Seri Ismail juga diundang. Dan ini pastinya kita akan membawakan perkongsiannya. Kita bawakan juga wartawan kami di lokasi di Istana Negara untuk membawakan perkembangan mengenai ini. Tapi Prof, kita masih lagi nak bincangkan mengenai politik dalam negara kita ini. Kita tahu sebelum ini Kerajaan Perkhidmatan Nasional telah pun menawarkan 7 tawaran yang amat besar sekali, iaitu antaranya perkukuh reformasi Parlimen, undi 18 yang akan dilaksanakan segera, peruntukan sama untuk semua MP pembangkang dan juga kerajaan, RUU anti lompat parti dan juga RUU jawatan PM untuk 2 penggal mungkin akan dibentangkan dan sebagainya. Bagi Prof sendiri, adakah tawaran ini perlu dilaksanakan oleh kerajaan yang baru nanti? Kerana kesemua ini tidak memenangkan mana-mana pakatan, namun ia soal untuk kita menggerakkan satu sistem demokrasi kita yang lebih progresif, Prof. Ya, saya ingin melihat ke depan sebab ramai orang bercakap bahawa tawaran yang diberi dahulu sebelum kerajaan jatuh itu terlalu lewat. Ya. Tapi kita perlu melihat ke hadapan bahawa tawaran itu amat baik untuk mengembalikan semangat demokrasi dalam parlimen kita, ya, kerana kita telah melalui sejarah di mana parlimen yang dikuasai oleh suatu parti politik atau kumpulan blok parti politik tersebut mementingkan keselangsungan mereka saja dan tidak memikirkan sama ada pihak pembangkang juga mendapat dipanggil ganjaran-ganjaran yang sepatutnya mereka dapat. Sebab itulah saya rasa kalaulah kerajaan baru ini akan terus melaksanakan apa yang dijanjikan oleh Tan Sri Muhyiddin sebelum kerajaan beliau jatuh yang lepas, maka saya rasa itu satu langkah politik yang amat baik dan satu langkah amat positif dan satu dipanggil satu revolusi dalam sistem perlembagaan, sistem parlimen demokrasi kita. Dan ini sangat merupakan satu anjakan paradigma yang amat penting kerana kerajaan yang akan ditubuhkan nanti akan sama-sama menyokong apa yang baik untuk negara dan apa yang baik untuk demokrasi. Misalnya undi 18 itu satu yang amat baik untuk meluaskan lagi ruang kepada pengundi untuk membuat pilihan. Ya. Di samping itu ganjaran-ganjaran lain untuk ahli parlimen pembangkang juga amat penting untuk mereka membantu konstituensi masing-masing. Itu saya rasa satu rancangan yang baik dan saya haraplah kita harap juga bahawa apa yang dicadangkan, yang ingin ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin itu dibawa kepada kerajaan yang baru dan dilaksanakan, mungkin tidak dilaksanakan sepenuhnya tapi dilaksanakan secara berperingkat-peringkat, khususnya undi 18 itu. Segerakan pelaksanaan undi 18, kerahkan jentera SPR untuk melaksanakannya. Sebab kita ada dalam masa 2 tahun, ya, kalau kita tidak ada pilihan raya lebih awal, kita ada masa 2 tahun untuk melaksanakan. Itu saya rasa satu perkara yang mesti dilaksanakan kerana ia merupakan satu petunjuk bahawa kerajaan yang baru nanti mempunyai magnanimity ataupun berbesar hati untuk menerima pihak pembangkang bersama-sama menerajui negara. Dan pastinya semua tugas ini ataupun semua apa yang Prof katakan ini perlu digalas oleh kerajaan yang baru akan dibentuk nanti. Dan kalau kita lihat itu melihat kepada sistem demokrasi yang lebih progresif dan sebagainya. Namun kita masih lagi nak bercakap mengenai isu kestabilan politik. Tempoh masa ini sangat penting untuk kita menstabilkan kerajaan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sebelum ini banyak kenyataan telah pun dikeluarkan dan juga banyak amanat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri untuk kita terus fokus kepada usaha melawan COVID-19, krisis ekonomi dan juga pastikan kestabilan politik dan sebagainya. Dan semalam kita tahu Yang di-Pertuan Agong juga sekali lagi menzahirkan pandangan kemelut politik yang berlarutan tanpa titik notah ini telah mengganggu gugat takbir urus kerajaan ketika negara masih diancam pandemik COVID-19. Bagaimana kita nak fahami mengenai ahli-ahli politik dalam negara kita? Mereka ini boleh saya katakan walaupun banyak teguran telah pun diberikan, namun beberapa hari yang lalu sehingga runtuhnya, sehingga jatuhnya Kerajaan Perkhidmatan Nasional, penarikan diri dan sebagainya, mereka ni ibarat mengendahkan segala kenyataan ataupun segala amanat Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana kita nak pastikan kestabilan ini pada masa hadapan?
Saya rasa seorang ahli politik itu mempunyai cita-cita politik, dan setiap parti politik itu mempunyai uh, objektif dan goal yang mereka nak capai, ya. So dalam konteks politik itu sendiri, ia amat fluid, ya. Ia berubah-ubah, ya. Namun kalaulah ahli-ahli politik yang sering bercakaran ini dapat memikirkan kepentingan negara buat pertama kalilah dalam kalau mereka ingin menekankan tentang itu, maka saya rasa ini dapat diatasi dan kita tidak akan mengalami masalah-masalah konflik dalam parlimen, tidak ada masalah konflik dalam negara kita, ya. Kalaulah mereka dapat memikirkan tentang kesukaran yang dihadapi oleh rakyat masa ini, mereka tidak akan cuba mengganggu-gugat kestabilan sebuah kerajaan tersebut, ya. Kalaupun mereka ingin membangkang dan membantah, maka bantahan atau bangkangan itu hanyalah seharusnya hanya berfokus kepada pelaksanaan polisi ataupun polisi itu sendiri, dan bincangkan secara baik di parlimen ataupun bincangkan secara baik di jawatan kuasa pilihan di parlimen. Maka saya rasa kalaulah saluran-saluran bantahan itu digunakan dengan yang baik, maka saya rasa kita tidak akan akan menemui lagi ataupun melalui lagi konflik-konflik ini. Namun kita tidak boleh juga nafikan bahawa politik itu penting bagi ahli politik. Mereka perlu melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh parti mereka. Namun saya rasa parti politik juga perlu mengambil bahagian untuk menenangkan ahli-ahli politik supaya berpaling kepada jalan yang sepatutnya memberi kebaikan kepada negara dan rakyat dan tidak mementingkan kepentingan atau kemenangan individu atau parti politik tersebut. Jadi kalaulah kita pegang apa yang dititahkan oleh Duli Yang Amat Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan juga raja-raja dan sultan yang sering menekankan perkara ini, maka saya pasti bahawa dalam masa setahun atau 2 tahun ini kita akan capai apa yang kita telah objektifkan, mengatasi pandemik dan mengatasi masalah ekonomi. Dan bila sampai pilihan raya nanti, terpulanglah pada parti-parti politik itu berjuang ikut apa yang mereka mahu. So, saya rasa seolah-olah kita mahukan satu ceasefire. Buat masa ini kita fokuskan kepada menyelesaikan masalah rakyat, masalah negara, dan lepas itu kalau nak berjuanglah. Itu pandangan saya. Betul, dan kita memang harus percaya dan juga harus bersetuju dengan apa kenyataan daripada Prof mengenai gencatan politik dan sebagainya, kerana ini bukan masa sesuai untuk kita main politik, kerana akan mengganggu-gugat dari segi pentadbiran kerajaan dan sebagainya. Untuk kerajaan yang pada masa akan datang ni, pastinya kita mengharapkan kerajaan yang akan dibentuk ini juga yang bersifat inklusif, pelibatan lebih banyak lagi wakil-wakil masyarakat lain, supaya denyut nadi masyarakat mereka ini dapat dinyatakan kepada kerajaan dan juga dapat disalurkan segala bantuan ataupun segala insentif dan sebagainya. Dan kalau kita lihat bagaimana agaknya kerajaan pada masa akan datang ini tidak hanya menumpukan kepada satu masyarakat saja ataupun kepada Melayu dan Bumi Putra sebagai contohnya, tetapi bagaimana agaknya kita boleh mempelbagaikan lagi dan juga boleh mengambil lagi pelbagai lagi ahli-ahli politik memasuki dalam kabinet dan sebagainya, supaya suara-suara masyarakat lain juga boleh kita berikan perhatian dan sebagainya, Prof. Saya melihatlah kalaulah kerajaan yang baru ini dan majoritinya parti-parti orang Melayu, ya, dan mungkin dalam blok politik tersebut mungkin wakil-wakil rakyat daripada parti-parti bukan Melayu mungkin kurang, maka saya rasa itu adalah tanggungjawab parti yang menjadi kerajaan untuk sama-sama adil dan sama dalam melaksanakan semua polisi dan keputusan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Jadi fokusnya ialah kepada rakyat semua. Rakyat bukan sahaja orang Melayu yang susah, ya. Bangsa-bangsa lain pun susah juga ketika zaman pandemik ini, dan saya pasti mereka perlukan bantuan. Dan sini saya rasa kita ada banyak
banyak saluran yang boleh kita menjalankan polisi inklusif ini. Inklusiviti ini iaitu dalam bentuk jawatan kuasa ditubuhkan oleh kementerian-kementerian, jawatan kuasa dalam parlimen itu sendiri, yang boleh memberi petunjuk kepada kerajaan bagaimana ia perlu dilaksanakan. Kita ada wakil-wakil rakyat daripada parti-parti pembangkang dalam yang mewakili bangsa Cina, bangsa India dan bangsa-bangsa lain. Dan masa saya rasa itu mereka boleh diberikan ruang untuk membantu dalam memutuskan bagaimanakah bantuan-bantuan dapat sampai kepada semua kaum. Itu saya rasa penting. Sebab itulah inklusiviti ini bukan saja dalam bentuk meramaikan lagi faedah kepada bantuan kerajaan, tetapi juga memberi ruang kepada wakil-wakil rakyat ini membantu membuat keputusan dan masukkan mereka dalam jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh kementerian-kementerian. Banyak jawatan kuasa yang boleh memberi ruang kepada wakil-wakil rakyat dan wakil-wakil daripada kaum berbagai bangsa ini untuk sama-sama memberi pendapat supaya semua keputusan itu dapat dibuat dengan baik. Itu saya rasa boleh dilaksanakan, dan kita lihat bahawa sepanjang sejarah kemerdekaan sejak kita merdeka ini masih lagi kurang, kerana kita tidak hanya menumpukan kepada satu kaum saja dan tidak memberi ruang dan wakil kepada kaum-kaum lain untuk juga bersuara.